Strategi politik PAS. Adakah ini satu langkah yang berani ataupun politik perpecahan? Salam sejahtera dan selamat kembali ke channel ini. Parti Islam se-Malaysia ataupun PAS semakin agresif dalam strategi politiknya sejak kebelakangan ini, mengambil langkah-langkah yang menimbulkan berbagai reaksi dalam politik nasional. Daripada laporan polis terhadap Majelis Sambutan Krismas di Kementerian Kerajaan, kutipan dana jihad untuk mempertahankan ahli politiknya, hinggalah kesokongan terhadap hukuman sebat di Kaelak Ramai di Terengganu. Semua ini mencerminkan hala tuju PAS yang semakin menonjol dalam arena pembangkang. Malah, ada desakan dalaman supaya Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang kini uzur dicalonkan sebagai pemimpin utama blok pembangkang. Langkah ini memperlihatkan PAS bukan sahaja mahu mempertahankan pengaruhnya tetapi juga ingin menjadi tunjang utama dalam pencabar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun sejauh manakah strategi ini mengukuhkan kedudukan PAS dan adakah ia benar-benar membawa manfaat kepada rakyat atau sekadar permainan politik yang semakin menyerupai taktik UMNO dahulu? Salah satu langkah paling kontroversi PAS baru-baru ini ialah laporan polis terhadap penganjuran sambutan Krismas di Kementerian Kerajaan dan terhadap Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Ini menimbulkan persoalan, adakah PAS semakin cenderung menggunakan politik perpecahan untuk meraih sokongan? Dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama, tindakan ini boleh dilihat sebagai cubaan memperkukuh dominasi politik dengan cara yang kurang harmoni. PAS sering menggunakan alasan bahwa mereka hanya mempertahankan Islam. Tetapi apakah tujuan sebenar di sebalik tindakan ini? Tidak cukup dengan itu, PAS juga menjadi tunjang kepada kempen jihad, mengumpul dana untuk mempertahankan ahli parlimen Siti Mastura Muhammad yang didapati bersalah kerana memfitnah. Ironinya, meskipun kenyataan beliau berbentuk fitnah dan provokasi kaum, PAS tetap mengangkatnya sebagai satu bentuk perjuangan. Ini memperlihatkan bagaimana PAS menggunakan naratif agama dan perjuangan untuk mendapatkan sokongan penyokong tegar. Sementara itu, tindakan pesuruh jaya PAS Perak, Razman Zakaria, yang secara salah mengaitkan Hannah Yeoh dengan keluarga YTL tanpa sebarang semakan fakta hanya menambah lagi isu perkauman. Walaupun beliau meminta maaf atas kesilapan itu, serangan politik berunsur perkauman tetap berterusan, terutama terhadap pemimpin bukan Melayu dalam kerajaan. Ada yang berpendapat bahwa PAS sengaja memainkan sentimen ini untuk terus membakar semangat penyokong mereka, terutamanya menjelang pilihan raya. Persoalannya, adakah ini satu kebetulan atau strategi yang disengajakan untuk membakar sentimen perkauman di Malaysia? PAS memahami apabila pengundi Melayu Islam merupakan blok undi terbesar di negara ini, dan dengan penampilan diri mereka sebagai pembela Islam, mereka cuba memastikan pengundi kekal setia kepada parti itu. Satu lagi isu panas yang menjadi fokus PAS adalah sokongan terhadap hukuman sebat di Kaelak Ramai yang telah dilaksanakan di Terengganu. Walaupun kerajaan negeri tidak terlibat secara langsung dalam keputusan Mahkamah Syariah, PAS tetap mempertahankan tindakan ini sebagai sebahagian daripada usaha melaksanakan hukum hudud. Namun ini menimbulkan dilema yang besar. Bagaimanakah PAS mahu mengharmonikan cita-cita pelaksanaan hudud dengan perlembagaan persekutuan? Jika PAS benar-benar serius mahu melaksanakan hudud, apakah langkah yang telah diambil untuk memastikan pelaksanaan itu selari dengan undang-undang negara? Lebih penting lagi, apakah hukuman ini benar-benar berkesan dalam menangani masalah sosial atau sekadar dijadikan alat politik bagi memperkukuhkan pengaruh PAS di kalangan penyokongnya?
PAS sering mengangkat dirinya sebagai parti yang memperjuangkan Islam, tetapi mengapa ia tidak menumpukan kepada isu lebih besar seperti ekonomi, pendidikan, dan kebajikan rakyat yang semakin terhimpit akibat kos sara hidup yang meningkat? Jika PAS benar-benar mahu membantu rakyat, mengapakah mereka tidak memperjuangkan dasar ekonomi yang lebih mampan atau memberikan solusi kepada masalah kemiskinan dan pengangguran? Sebaliknya, PAS lebih banyak terlibat dalam polemik politik dan kontroversi yang tidak memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Dalam politik Malaysia, strategi memainkan sentimen agama dan kaum bukanlah perkara yang baru. Namun dalam era moden ini, adakah strategi ini masih relevan atau ia sekadar taktik lapuk untuk mengekalkan sokongan tradisional PAS? Isu kepimpinan juga menjadi faktor penting dalam menentukan hala tuju PAS. Kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang menjadi tanda tanya dan persoalan utamanya ialah siapakah yang bakal menggantikan beliau sebagai pemimpin parti. Jika Hadi Awang berundur, apakah PAS akan terus dipimpin oleh seorang ulama atau akan ada pemimpin teknokrat yang lebih pragmatik untuk membawa PAS ke peringkat yang lebih tinggi? Sehingga kini, PAS masih bergantung kepada gaya kepimpinan konservatif yang mengutamakan dominasi ulama dalam parti. Namun, adakah ini strategi terbaik dalam menghadapi cabaran politik moden? Sejarah telah membuktikan bahwa PAS sukar untuk mendapatkan sokongan penuh di peringkat nasional karena imejnya yang terlalu Islamik dan kurang inklusif. Jika PAS mahu menjadi satu parti arus perdana, mereka perlu melakukan perubahan dalam kepimpinan dan pendekatan politik. Persoalan utama kini ialah ke arah mana PAS mahu pergi. Adakah ia terus menjadi parti yang hanya mendapat sokongan di kalangan pengundi Melayu Islam, atau ia mahu berkembang menjadi parti yang lebih progresif dan boleh menarik sokongan dari pelbagai lapisan masyarakat? PAS kini berada di persimpangan. Sama ada ia akan menjadi parti yang lebih relevan kepada semua rakyat Malaysia atau terus kekal sebagai parti yang hanya mendapat sokongan kelompok tertentu. Jika PAS terus menggunakan strategi yang menimbulkan perpecahan kaum dan agama, mampukah ia menjadi alternatif kepada kerajaan sedia ada atau sekadar kekal sebagai parti pembangkang yang kuat tetapi tidak mampu membentuk kerajaan? Dengan strategi politik yang semakin agresif ini, PAS sedang berada di persimpangan. Sama ada ia akan menjadi parti yang lebih relevan kepada semua rakyat Malaysia atau terus kekal sebagai parti yang hanya mendapat sokongan kelompok tertentu. Apakah pendapat Anda semua? Adakah PAS berada di landasan yang betul atau semakin jauh daripada aspirasi sebenar rakyat Malaysia? Kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan atau pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.